Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton agenda awal ini. Sudah tentu malam ini kita terus memberi tumpuan kepada apa yang dimaklumkan dan juga kemaskini status terkini COVID-19 dalam negara, kerana dilaporkan dan juga direkodkan negara kini berdepan dengan kes jangkitan COVID-19. Kluster tempat kerja yang cukup tinggi selain melihat kepada kluster perayaan dan juga kluster rentas negeri. Kalau diikutkan dalam tempoh 4 bulan sahaja dilaporkan 1085 kes kluster tempat kerja dicatatkan dengan jumlah kes aktif sebanyak 129,322 kes. Kalau diikutkan sehingga 26 Mei 2021 dilaporkan 233 kluster tempat kerja masih lagi aktif dengan rekod kes aktif jumlahnya adalah sebanyak 16,785. Kalau diikutkan perbandingan negeri-negeri, 3 negeri mencatatkan kluster tempat kerja yang cukup tinggi, iaitu Selangor dilaporkan melebihi 25%, Johor 18% dan juga Pulau Pinang 10.80%. Jadi sudah tentu pada malam ini kita ingin memberi tumpuan apabila kita ingin menyaksikan kluster tempat kerja dilihat sebagai lubuk kepada penularan juga perebakan kes positif COVID-19 dalam negara, dan juga kita akan meneliti iktibar setahun pandemik COVID-19 melanda negara. Apa sebenarnya tumpuan yang kita terlepas pandang, dan akhir nanti kita akan memberi tumpuan kepada strategi untuk kita bersama melawan dan juga berperang untuk memastikan kluster tempat kerja dapat ditangani dengan baik. Jadi untuk bercakap dengan perkara-perkara dan juga tumpuan ini di atas talian secara Skype adalah Encik Muhammad Sofyan Osman. Encik Muhammad Sofyan adalah perunding keselamatan dan kesihatan awam Safety Management Academy, dan seorang lagi Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Al-Junaid, pakar perubatan kesihatan awam yang mana melihat kepada ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan. Kalau boleh saya nak mulakan dengan Prof dahulu. Prof, hari ini angkanya cukup tinggi, paling tinggi dalam sejarah, 8,290 kes, dan sudah tentu kita melihat kepada kluster tempat kerja yang terus menyumbang kepada angka positif COVID-19 yang cukup tinggi ini. Prof, dalam mana kita melihat kepada lebih pada setahun pandemik COVID-19, 8,290 kes positif COVID-19. Mungkin Prof boleh kongsikan apa sebab dan juga punca kepada angka yang cukup tinggi ini, Prof. Ya, terima kasih saudara Fauzi. Kalau kita lihat bilangan kes yang meningkat begitu mendadak sekarang ini, banyak faktor yang terlibat. Salah satunya entah merupakan faktor mana kita tidak dapat menyediakan program imunisasi dengan secepat mungkin. Jadi apabila kes tadi berada dalam masyarakat tidak akan segera dilakukan, maka ini akan meningkatkan kes. Kita dapati bahawa negara yang melakukan roll out vaksinasi yang cepat dapat menurunkan kes tersebut. Tapi baik kepada kluster pekerja ini, sebenarnya kluster tempat kerja ini bukan perkara baru dah. Daripada gelombang kedua dan juga gelombang ketiga juga sudah pun ada kluster tempat kerja ini. Jadi apa yang kita lihat dalam kluster kerja ini, kita mempunyai dua golongan pekerja. Pertama sekali pekerja tempatan yang kecil bilangannya, tapi kebanyakannya adalah merupakan pekerja daripada luar negara. Mereka ini adalah pendatang yang bekerja di situ. Dan ini pula dibagikan kepada dua kelompok, ada yang datang dengan secara legal dan juga ada yang illegal, yang tidak mendapat izin. Jadi bagaimanapun kalau kita lihat kluster kerja ini seharusnya lebih mudah ditangani daripada kluster di dalam komuniti, kerana mereka adalah merupakan satu populasi yang captured population. Jadi kalau kita menjalankan aktiviti pencegahan, aktiviti proteksi dan juga melakukan enforcement, lebih mudah kita lakukan untuk kluster-kluster tempat kerja ni. Jadi yang perlu kita lihat adalah apabila dia melibatkan biasanya pendatang-pendatang ataupun imigran yang bekerja di kilang dan sebagainya di tempat kerja ini, satu masalah yang kita dapat lihat adalah mungkin selain daripada di dalam tempat mereka bekerja tersebut, mereka juga mempunyai pendedahan semasa mereka pulang bekerja kerana kediaman mungkin tidak mempunyai keselesaan dan juga mungkin memudahkan mereka menyebabkan COVID-19 ini di kalangan mereka sendiri. Tapi ada beberapa kaedah yang boleh kita cadangkan untuk memastikan bahawa aktiviti ataupun kaedah pencegahan yang efektif dapat kita laksanakan kepada kumpulan ini.
Dalam mana kita melihat kepada kluster tempat kerja yang mencatatkan angka yang cukup tinggi ataupun penyumbang paling tinggi dalam kluster-kluster ataupun jumlah keseluruhannya, di mana silapnya kalau kita melihat kepada lebih pada setahun pandemik ini? Adakah SOP ataupun penguatkuasaan yang begitu lemah dalam mana kita melihat kepada kluster tempat kerja ini ataupun SOP ataupun SOP ini perlu dikaji semula? Terima kasih Fauzi. Sebelum saya menjawab soalan itu, Fauzi, berikan saya sedikit masa ataupun berikan saya peluang untuk menyampaikan salam takziah kepada rakan seperjuangan kami, saudara Reza Adenin Roslan, yang baru kembali ke rahmatullah pada jam 2.30 tadi, disebabkan oleh COVID yang dihadapi oleh saudara Reza. Okey. Menjawab soalan Fauzi berkaitan dengan PKP 3.0, kita lihat bahawa apabila kerajaan mengisytiharkan atau mengumumkan pelaksanaan PKP 3.0, kita dapati bahawa kerajaan sehingga ke hari ini sebenarnya kerajaan tetap dengan keputusan bahawa sektor ekonomi tidak boleh ditutup berikutan kerugian yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan jika sekiranya sektor ekonomi ini ditutup, iaitu dianggarkan kerugian sebanyak 2 bilion sehari. Itu adalah satu perkara yang kita faham dan jelas. Okey. Untuk membincangkan perkara ini, kita lihat sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah SOP ini sudah tidak dipatuhi, saya tidak boleh memberi satu kesimpulan bahawa SOP ini sudah diabaikan secara total ataupun para pekerja, terutamanya apabila kita berbincang berkaitan dengan kluster tempat kerja ini, pekerja-pekerja yang sedang bekerja sekarang ini telah tidak mengutamakan SOP. Ini adalah satu perkara yang tidak wajar sebenarnya. Daripada semakan ataupun pemerhatian saya bersama dengan rakan-rakan pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja, kami dapati bahawa sebenarnya kadar pematuhan SOP di tempat kerja ini boleh dikatakan pada tahap memuaskan. Namun, tidak dinafikan bahawa terdapat beberapa tempat kerja, terutamanya kalau misalnya kita lihat apa yang dilaporkan oleh media setiap hari, ada sahaja pelanggaran SOP yang dilakukan di tempat kerja. Okey, itu adalah satu perkara yang kita tidak boleh nafikan. Antaranya kita boleh tanya semula, kalau misalnya kita lihat pada PKP 1.0 dahulu, setahun yang lalu apabila COVID ini tiba-tiba melanda negara, kita lihat bahawa seluruh tenaga kerja berganding tangan membantu untuk mengatasi jangkitan COVID di tempat kerja ini. Kita lihat bagaimana pematuhan pada tahap yang sangat memberangsangkan. Tapi kalau kita lihat pula, kita semak semula apa yang berlaku pada dewasa ini ataupun keadaan semasa, kita boleh tanya bagaimana pematuhan terhadap SOP, contohnya berapa kerap pensanitasian dilakukan di tempat kerja. Kalau kita lihat sebenarnya kebanyakan mereka lakukan boleh katakan sekali sehari. Adakah ia dilakukan dengan kerap? Seperti yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya, MITI mencadangkan 3 kali sekali ataupun sebelum dan selepas memulakan operasi. Terutamanya di tempat-tempat yang kerap disentuh ataupun tempat-tempat umum di tempat kerja. Apakah benda ini dilaksanakan? Kedua, penggunaan pensanitasi ataupun penggunaan cecair pensanitasi tangan itu sendiri. Apakah cecair yang digunakan itu menepati spesifikasi yang disarankan? Seperti mana yang disarankan oleh WHO dan Kementerian Kesihatan Malaysia, contohnya, mestilah mengandungi alkohol sekurang-kurangnya 60%, ataupun majikan sebenarnya membeli pensanitasi yang murah bagi menjimatkan kos. Ini kita tak lihat lagi, Fauzi. Kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau kita boleh cerakinkan
peratusan-peratusan kluster tempat kerja ini, sektor mana sebenarnya yang terjejas dengan teruk? Yang saya maksudkan di sini adalah apakah di sektor multinational company ataupun industri kategori IKS yang menyumbang kepada kluster ini. Kita kena lihat benda ini juga sebab dia mencerminkan kepada pematuhan. Sebab saya tidak boleh prejudis untuk pengetahuan Fauzi, sebenarnya kita tak boleh nafikan bahawa terdapat tempat kerja yang sangat committed untuk bersama-sama memutuskan rantaian jangkitan di tempat kerja ini. Kalau berdasarkan tinjauan awal saya dengan rakan-rakan pengamal keselamatan sebentar tadi, ada tempat kerja malahan sanggup invest untuk IoT, contohnya menggunakan teknologi terkini, Internet of Things, di mana mereka menggunakan device-device tertentu bagi memastikan SOP dipatuhi. Jadi, pada saya, adalah wajar untuk pihak bertanggungjawab, contohnya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, yang mengumpul laporan harian sepanjang setahun yang lalu untuk keluarkan satu laporan terperinci bagaimana pematuhan SOP ini telah dilakukan di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita melihat kepada satu inisiatif baru yang dilancarkan oleh MITI sendiri bermula pada Mac yang lalu, kalau kita tengok 18 Mac dilancarkan, iaitu Safe at Work, sehingga hari ini lebih kurang 2 bulan telah berlalu. Jadi saya harap pihak MITI boleh keluarkan satu laporan khas bagaimana pelaksanaan Safe at Work ini, industri-industri yang mengikuti program ini, sejauh mana program ini berkesan dalam menangani kluster di tempat kerja ini. Untuk waktu ini, masih lagi ada beberapa pihak yang menyatakan pandangan supaya perlu ada lockdown secara penuh. Ini termasuklah daripada kenyataan Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, UNI MLC, yang mana mereka mahu lockdown perlu dilakukan secara menyeluruh bagi mengekang lonjakan COVID-19 secara menegak dan juga demi untuk menyelamatkan rakyat secara keseluruhannya. Prof, mungkin saya tahu ini bukan perkara baru, cadangan untuk meminta kerajaan untuk melaksanakan PKP secara penuh ataupun secara keseluruhannya, tapi Prof melihat kepada pengurusan kesihatan, polisi dan juga ekonomi. Pada pandangan Prof, apa yang terbaik untuk dilakukan pada waktu ini? Ya, saya baca tadi laporan dan juga saranan daripada persatuan tersebut yang mahukan dilakukan secara total dengan cepat mungkin. Kita lihat bahawa mungkin Yang Berhormat Perdana Menteri mempunyai pandangan yang berbeza, dan saya rasa saya mempunyai beberapa maklumat dan sebagainya yang boleh kita kongsikan, menunjukkan yang mana saya rasa ada baiknya kalau kita tidak melakukan lockdown secara total ini kerana ada beberapa faktor. Saya ingat Yang Berhormat Perdana Menteri melihat perkara ini sebagai satu perkara yang serius di mana kesan terhadap ekonomi. Kalau kita lihat apa yang berlaku di perkajian yang telah pun dilakukan oleh beberapa pihak tertentu tentang kesan ekonomi dan juga kata industri oleh COVID-19 ini, kebanyakannya industri yang akan mendapat kesan yang paling besar adalah merupakan industri small medium size enterprise ataupun IKS tadi. Dan kita harus ingat bahawa 99% daripada industri kita di negara ini merupakan dalam SME. Dan SME ini mempunyai lebih kurang 60% daripada pekerja kita bekerja dengan sektor SME. Bayangkan 66% daripada pekerja yang bekerja di kilang-kilang ini bekerja dengan SME, dan SME menyumbang 38% daripada keluaran negara kasar, GDP kita 38%. Dan kalau industri ini yang mendapat kesan yang negatif, maka dia mempunyai spillover effect kepada seluruh keadaan ekonomi negara, dan ia akan memberikan kesan yang begitu buruk sekali. Jadi saya rasa kita tidak boleh melakukan perkara ini. Pada masa yang sama, kita lihat di persoalan tadi, mereka pula meminta supaya kerajaan memberikan rancangan dan juga bantuan
untuk lockdown ni untuk membantu pekerja-pekerja yang terlibat. Ini saya rasa kerajaan kita masa sekarang punya masalah di segi mendapatkan sumber yang mungkin kalau nak diberikan rancangan ataupun bantuan pun mungkin terlalu sedikit dan mungkin nak touch the surface saja daripada masalah ini. Ini saya rasakan tidak sesuai untuk kita laksanakan. Tetapi untuk kluster tempat kerja ni, kita boleh melaksanakan beberapa perkara lain selain daripada lockdown. 5 perkara yang ingin saya kemukakan. Pertama kali, kita mempercepatkan program vaksinasi, menumpukan kepada golongan-golongan ataupun pekerja-pekerja di mana ada kes di dalam industri tersebut. Kalau ada kes dalam industri tersebut, memang ada kluster tersebut, seluruh pekerja di kawasan kilang tersebut dan yang bekerja itu diberikan vaksinasi dengan segera. Ini yang kedua adalah kita harus memberikan insentif kepada majikan supaya majikan mengambil langkah-langkah yang positif. Terutama juga majikan juga harus diberikan kesempatan untuk membeli vaksin secara sendiri untuk diberikan kepada pekerja-pekerjanya. Ini dilakukan, misalnya di Kuwait ini dilakukan dengan begitu berkesan. Di Kuwait, tempat saya berada sekarang, hampir 70% daripada pekerja daripada penduduknya adalah pekerja-pekerja luar. Mereka majikan-majikan mereka diberikan insentif untuk membeli vaksin dan memberikan kepada pekerja-pekerja mereka dan fokus itu diberikan dengan begitu terperinci sekali sehingga sekarang menurun begitu drastik sekali. Yang ketiga adalah kita mesti memastikan bahawa perumahan dan juga tempat tinggal yang disediakan oleh majikan pada pekerja-pekerja ini diperbaiki. Jadi hak bertanggungjawab harus mengadakan aspek untuk memastikan bahawa tempat tinggal mereka ini sesuai dan tidak crowded dan boleh tidak menjadi pemangkin kepada penularan penyakit ini. Yang keempat adalah perkosaan. Ini harus dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab. Perkosaan untuk melihat supaya SOP dilaksanakan di tempat-tempat kerja. Jadi pihak tertentu harus melakukan tindakan segera, pergi ke kilang atau tempat kerja tersebut dan lihat sama ada SOP dilaksanakan atau tidak dan mengambil langkah-langkah yang efektif. Dan yang kelima adalah oleh kerana kebanyakan daripada kilang-kilang berada di dalam negeri dan di bawah kebanyakannya juga di bawah kuasaan di bawah pengaruh di kerajaan negeri. Saya rasa data-data yang melibatkan kluster kerja ini harus dikongsikan dengan kerajaan negeri supaya negeri boleh mengambil tindakan segera dan juga tindakan yang lebih efektif bagi menangani masalah ini di peringkat mereka. Jadi data yang ada itu harus dikongsikan dengan kerajaan negeri. Dengan cara inilah kita boleh menangani masalah. Itu ada 5 langkah yang saya cadangkan supaya kita mengambil tindakan bagi menangani masalah dan juga menangani timbulnya kluster tempat kerja yang memburukkan keadaan. Itu tadi 5 cadangan yang dikongsikan oleh Prof. Dato' Syed Ajuddin. Antaranya, kalau boleh saya ulang sedikit, mungkin ada yang terlepas. Antara cadangan-cadangan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan program vaksinasi, insentif majikan dan insentif majikan untuk program vaksin sendiri untuk pekerja-pekerjanya, berkaitan dengan tumpuan bagi perumahan dan juga penginapan kaki tangan, penguatkuasaan SOP dan juga data-data perlu dikongsi dengan kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa tempatan. Encik Sofian, tadi Encik Sofian ada mengatakan tentang kadar pematuhan SOP bagi majikan secara pemerhatian dan juga secara tinjauan yang dilakukan Encik Sofian sendiri adalah dalam keadaan memuaskan, dalam keadaan baik. Tetapi ada perkara-perkara yang perlu kita lihat. Untuk waktu ini, mungkin saya nak tanyakan kepada Encik Sofian, peranan yang perlu dimainkan oleh pekerja dan juga majikan dalam soal menjaga SOP. Seperti yang kita selalu ingatkan supaya selain pada kita melihat kepada pemakaian pelitup muka, hand sanitizer, budaya kerja juga perlu berubah. Tetapi dalam masa yang sama, untuk melihat kepada langkah kawalan keselamatan dan juga kesihatan yang perlu diberi tumpuan untuk majikan dan juga kaki tangan ataupun pekerjanya, saya ingin tarik perhatian Encik Sofian kepada laporan baru-baru ini yang mana syarikat ataupun sebuah kilang memproses ayam khususnya di Melaka ditutup selepas lebih pada 175 pekerjanya didapati positif COVID-19. Mungkin pada waktu ini kita melihat kepada ketulusan bagi majikan dalam mana melihat kepada aspek pematuhan SOP secara keseluruhannya. Encik Sofian. Baik Fauzi. Seperti saya ulas awal tadi, pertama sekali saya katakan bahawa pematuhan pada SOP pada tahap memuaskan. Itu kita kena berikan satu pujian. Namun, kita tak nafikan bahawa
pematuhan bagi sesetengah majikan adalah tidak begitu baik. Sebab itu saya katakan tadi, data seperti yang dikumpulkan, contohnya laporan mingguan ataupun laporan harian daripada MITI perlu dibentangkan. Dapat kita lihat pematuhan ini pada tahap mana. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita lihat kepada SOP yang telah diberikan, contohnya mewujudkan satu jawatankuasa bagi menangani COVID di tempat kerja, adakan seorang koordinator ataupun kita panggil person in charge ataupun orang yang bertanggungjawab dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat kepada SOP yang diberikan ini, yang dilaksanakan ini, dia tidak ada bezanya dengan apa yang telah dilakukan mengikut Akta Keselamatan Kesihatan Pekerja. Kita tengok Akta Keselamatan Kesihatan Pekerja mewajibkan setiap tempat kerja yang mempunyai 40 orang ke atas pekerja supaya ada satu jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey? Lakukan aktiviti-aktiviti yang telah digariskan, mengenal pasti bahaya dan sebagainya. Ini adalah benda yang dilakukan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Cuma Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1994 ni kalau kita lihat dah lebih 27 tahun dah dilaksanakan di Malaysia. Kes kemalangan di tempat kerja sentiasa berlaku. Jadi, kalau kita lihat pelaksanaan yang sama ini, sebenarnya saya melihat tidak ada kita panggil management ownership di dalam pelaksanaan program-program program-program untuk memutuskan rantaian di tempat kerja ini. Kenapa? Jika konsep yang sama kita gunakan, jawatankuasa yang sama kita gunakan, kita lihat bahawa sebenarnya at the end of the day nanti, semua perkara atau kerja-kerja ini diserahkan kepada pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang mana akhirnya nanti mereka ini sebenarnya bukan orang yang memberi keputusan. Mereka tidak ada kata pemutus di dalam sesuatu pengurusan tempat kerja. Saya merasakan bahawa untuk COVID ini, ia merupakan satu perkara ataupun isu global, maka adalah menjadi kewajipan kepada orang yang tertinggi di setiap organisasi. Contohnya jika kita katakan di sektor perkilangan, wajibnya plan manager ataupun plan director itu sendiri yang mengetuai jawatankuasa pengurusan COVID di tempat kerja ini. Letakkan mereka-mereka yang mempunyai kata pemutus, iaitu mereka yang boleh membuat decision dengan cepat untuk menganggotai pasukan task force tersebut. Cik Sufian, minta maaf untuk saya mencelah, tapi kita tak banyak masa. Mungkin dalam 1 minit nak akhir ni, tadi Prof ada kongsikan 5 cadangan yang perlu kita lihat dan kita perlu pertimbangkan dalam mana untuk menyelesaikan ataupun untuk merendahkan jangkitan ataupun penularan COVID-19 dalam mana kita melihat pada kluster tempat kerja. Tapi untuk waktu ini mungkin dalam seminit akhir ni, Cik Sufian, mungkin ada cadangan-cadangan yang perlu dilihat dan juga diberi tumpuan oleh pihak berkuasa dalam mana kita untuk menyelesaikan ataupun untuk mengurangkan jangkitan tempat kerja secara keseluruhan dan juga secara ringkasnya. Okey, saya ada beberapa cadangan. Yang pertama sekali, tidak boleh dinafikan sebenarnya saya juga menulis pada kolumnis awal ni yang lalu, saya cadangkan jika dilaksanakan PKP 3.0 ini, biarlah PKP 1.0 itu dijadikan model. Walaupun Prof tidak bersetuju untuk dilakukan lockdown secara keseluruhan, tapi bagi saya pada ketika ini dengan keadaan di mana daripada kes positif 4,000 kepada 6,000 kepada 7,000 dan hari ini 8,000, saya rasa dia merupakan satu keadaan mendesak agar sektor ekonomi ini dikaji semula untuk ditutup secara keseluruhan. Sebab kita lihat bahawa penyumbang utama daripada sektor ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatkuasaan.
kalau boleh kita nak lihat bahawa bukan hanya sekadar bukan sahaja sekadar terbitkan SOP, hantar laporan dan sebagainya. Sebaliknya pihak berkuasa, MITI, Ministry of Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia, kita harap supaya pematuhan SOP ini di penguatkuasaan kepada pematuhan SOP ini dilakukan dengan lebih kerap. Contohnya macam akta perumahan, akta minimum standard perumahan itu, kalau itu merupakan satu perkara yang wajib untuk dilakukan, maka enforcement ataupun aktiviti-aktiviti penguatkuasaan itu perlu ditambah. Kemudian saya rasa perlu adanya satu kaedah yang lebih sistematik. Saya harap pihak kerajaan wujudkan satu task force yang melibatkan pihak industri untuk sama-sama memberi cadangan supaya apa yang dilakukan untuk menghadapi kluster tempat kerja ini boleh dilakukan dengan lebih baik. Kerana apabila mereka yang terlibat sendiri di industri itu berpeluang untuk menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari di tempat kerja, maka ia akan dapat dilakukan dengan lebih baik. Ketiga, mungkin pelaksanaan kita panggil mass testing ataupun ujian terhadap pekerja, terutamanya mereka-mereka di kawasan yang berisiko. Contohnya macam di Selangor, di Johor sekarang ini, di kluster tempat kerja yang meningkat. Jadi wajar untuk kerajaan melakukan mass testing di kalangan pekerja di kawasan-kawasan ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Muhammad Sophian Osman. Encik Muhammad Sophian adalah Perunding Keselamatan dan Kesihatan Awam Safety Management Academy dan juga Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam yang melihat kepada ekonomi, polisi dan pengurusan kesihatan, yang mana kedua-dua panel pada hari ini memberi sedikit cadangan berkaitan dengan strategi yang perlu diberi tumpuan dalam mana kita melihat kepada peningkatan jangkitan yang melibatkan kluster tempat kerja. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Ini agenda awal ni. Saya Fauzin. Kita jumpa lagi.